Hai kawan-kawan, dah lama I tak buat apam. Hari ni I buat apam. Ini I nak rasa apam yang I buat tadi. Ni santan. Santan I campurkan gula sikit. Ni adalah santan segar ya. Tuang ke atas apam tu. Dan I nak rasa apam yang buat tadi. Okey, nak rasa ni. Memang sedap. Memang sedap apam ni, memang sedap. Memang sedap. Apam ni nenek I ajar, arwah nenek I ajar masa I sekolah dulu. Apam ni tak macam apam dekat kedai. Dia lain juga. Barang yang kita perlukan beras dengan is saja. Beras, is, santan. Tak ada pun banyak barang. Memang sedap. Saya akan tunjuk sekarang tekstur apam yang lepas masak ya. Ini rupa apam I. Cuba tengok. Garing di tepi. Tengah dah masak macam ni. So, cuba tengok. Itu pun cantik kan? Memang cantik. Okay, I akan tunjukkan barang yang I perlukan sekarang. I perlukan beras. Beras ni, beras biasa je. Beras yang kita masak nasi. I pakai setengah cawan aja beras. I perlukan 5 apam aja. Dalam setengah cawan tu lebih kurang 5 apam lah. So, I pakai sukatan ikut gelas ni. Setengah gelas. Okey, dah lebih tu. Dia keluarkan sikit. Dah. Cukup. Cukup setengah cawan. Sekarang I nak basuh beras ni dan rendam semalaman. Biasanya kalau I buat apam ke thosai ke apa-apa pun I rendam semalaman. Rendam malam, semalaman baru keesokan baru I pakai. So, I rendam dulu. Lepas tu, dah rendam semalaman tu, pagi tu baru I blender. Lebih kurang kita rendam untuk 8-10 jam pun okey. Kita blender beras ni. Air biar sikit dia. Jangan masuk banyak. Ikut rata, ikut sukatan beras ni aja. Tak payah lebih. Ikut rata-rata dengan beras ni dah cukup dah. Dah cukup. Sekarang kita blender beras ni dulu. Kita blender ya. Kita blender halus. Ini pun dah siap dah blender. Kita alihkan ke periuk. Lalu tuangkan ke periuk ni. Tekstur dia memang halus. Tak ada kesan beras. So, kita masukkan dulu. Kita tuangkan semua. Dah. Kita dah tuangkan. Kita perlukan garam dengan is sekarang. Yang ni garam 1 sudu teh garam.
Okey. Sekarang kita perlukan is segar. Ni instant is segar. Ais sukat dalam sudu ni. Mana sudu tu? Sudu ni. Ais sukat setengah sudu besar. Setengah sudu ya. Ni. Setengah sudu. Kita masukkan dalam batter ni. Sekarang kita perlu ratakan kacau semua dengan tangan. Kita gaulkan betul-betul. Kita nak hancurkan, kita larutkan yeast tu betul-betul. Yeast tu bergetul-getul lagi. So kita guna tangan kita, kita larutkan betul-betul. Biar dia larut. Kita gaul. Tengok tekstur memang pekat dia. Biar pekat macam ni, esokkan hari tu kita kena masukkan santan. So batter ni kena pekat. Kena pekat macam ni. Ni tekstur dia. So, kita larutkan betul. Dah siap. Dah siap ni. Kita tutup. Dan kita perapkan untuk sehari. Semalam lah, sehari. Dalam 10 jam, 11 jam kita perapkan dulu. Dah. Pagi tu I blender, hari esok tu lah I pakai. So esokkan tu I tengok, I tunjuk tekstur dia ya. Ni rupa batter. Dia dah buih-buih di dalam. Cuba tengok buih-buih. Dia perap semalaman kan, dah berbuih-buih macam tu. Ni I akan tunjukkan. Ni. Cuba tengok. Dia macam ni. Ni rupa dia. Macam ni. Okey. Ketepikan benda ni dulu. Kita perlukan santan. Kalau ada santan segar yang pekat boleh beli. I tak dapat time quarantine macam ni, I tak dapat. So I beli kelapa. I beli kelapa sebiji. I ambil santan pekat dan cair. Saya kena guna santan pekat dan cair. Tolong guna santan segar, baru rasa dia sedap. Kita perah betul-betul. Lepas tu kita asingkan. Kita asingkan santan cair dan pekat kita. Dah siap pun. Okey. Ini adalah santan yang pekat tadi. So, saya akan asingkan santan pekat dan santan cair. I dah asingkan tadi. Sekarang kita ambil batter tadi tu. Yang kita tengok tadi kan. Ni batter tadi tu. Kita masukkan setengah cawan santan pekat dan setengah cawan santan cair. Ikut cawan yang I guna tadi ya. Yang kita sukat beras tadi. Kita campur-campur macam ni dulu. Kita masukkan santan. Setengah cawan pekat. Lepas tu setengah cawan cair. Okey. Kita masukkan. Masukkan, kita gaul. Kita gaul rata biar dia sebati.
Okay, dah siap dah. Ini rupa batter kita lepas kita masukkan santan. Macam ni. Dia kena macam ni. Dah masukkan santan pekat dan cair. Okay. Macam ni. Tengok. Dia tak pekat sangat, dia tak cair sangat. Okay. Sekarang saya akan sediakan kuali apam. Ini adalah kuali apam I. Saya akan ambil sebiji telur, pukul telur tu dulu. Saya takut nanti dia melekat dekat kuali ke apa, lama I tak buat apam dalam kuali ni. Saya akan sapu minyak dulu. Sapu minyak dalam kuali tu, biar kuali tu panas. Kita sapukan minyak. Kita sapukan minyak. Lepas tu kita goreng telur dalam kuali ni dulu ya. Nak goreng telur. Bila kita goreng telur tu, kita buat macam apam, biar sekeliling kuali tu. Kena macam ni. Dah. Kita tutup dengan penutup. Biar telur tu goreng sekejap. Kita sediakan kain dan mangkuk macam ni ya. Kain dan mangkuk. Kita kena isi minyak dalam mangkuk ni nanti. Kita ambil telur ni, kita masukkan dalam kain tu. Okey. Keluarkan telur ni dulu. Kita masukkan dalam mangkuk. Macam ni. Lepas tu ni lah. So kita ikat. Tak payah ikat pun, just pegang lah. Kita munculkan je. Ini telur dia. Kita isi minyak, sedikit minyak ya. Dalam telur tu. Ataupun dalam mangkuk tu. Mana-manalah sama. Kita akan pakai telur ni untuk sapu di atas masa nak buat apam, supaya apam nanti tak terlekat. So kita ambil kain ni macam ni, dah berminyak ya. Kita sapu. So bila kita sapu macam ni, dia tak akan terlekat. Kalau kita buat tosai pun sama juga cara dia. Okay, sekarang I nak ajar cara buat apam ya. Ambil satu sudu batter yang kita buat tadi tu, 1,5. Macam ni kita tambah. Lepas tu kita pusingkan. Sekali pusing. Dah, cukup sekali aja ya. Biar tepi tu semua nipis. Kita tutup sekejap. Biar dia masak. Api yang perlahan ya. Ni apam pun dah masak dah. Ni adalah apam biasa. Apam biasa ya. Dah pun siap. Sekatan I buat ni 5 apam aja tau yang dapat. Okey, ni dah siap dah. Sekarang ni dah siap dah. Sekarang I nak ajar cara apam nenek I ajar. Okey, yang ni apam style nenek I buat ya. Dia sapu minyak macam ni.
Tepung yang sama. Tepung yang sama, kita ikut cara yang sama. Lepas tu, cara sama juga. Okey, kita naikkan kuali tu. Sekali aja pusing. Dah. Lepas tu special sikit ni, nenek I ajar dia kena bubuh santan pekat. Ni santan pekat ni, dia akan bubuh dekat tengah tau. Dia rasa lain juga, dia lembik-lembik dekat tengah tu. Macam ni, satu sudu besar, kita tambah di tengah. Dekat tengah aja. Biar dia masak. Dah pun masak. Cuba tengok apam ni. Dia lembik di tengah pasal ada santan. Bukan macam apam tadi ni. Dia berlemak dekat tengah tu. So, kita keluarkan. Macam ni lah. Macam ni rupa apam tadi. Ni pun sedap juga. Dia berlemak-lemak. Okey. Dah siap dah. Ni apam yang nenek I ajar. Cara dia dua-dua pun sama. Tapi yang ni dia bubuh santan. Cuba tengok dekat tengah tu. Cantik. Cuba tengok. Memang cantik. Memang sedap. Cuba try kita buat sikit. Kita makan. Yang ni apam biasa tadi yang tak ada santan di tengah. Dia macam ni. Memang mudah nak buat